Izan sihat ke? Ya, Alhamdulillah, Ip. Alhamdulillah. Itulah lama tak jumpa. Rindu. Kau lah sibuk manjang je. Aku duduk rumah je Zan, tak pergi mana-mana. Kau ingat kau seorang rumah, satu Malaysia duduk rumah. Kau ingat kau seorang duduk rumah? Satu Malaysia duduk rumah, Ip. Perdana Menteri kita pun duduk rumah. Oh, iyalah. Aduh. Baguslah. Stay at home kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Ip? Kenapa, Ip? Yelah. Dah betul lah tu, dah masuk isyak dah ni. Sebab tu aku tanya kau, asal macam lebih pada duniawi je rumah kau tu. Maknanya kau nak bahasakan aku dalam bahasa aku dalam bentuk gambar. Tak ada, bukan begitu. Jangan salah faham ni. So kita bersedia lah maksudnya. Fat masuk tu, Fat. Fat mana Fat? Fat. Fat masuk. Tapi Zan, apa ni? Ini aku ni, yalah kita, tak tahulah engkau kan, aku terus terang je Zan, aku seumur hidup aku 36 tahun ni, aku tak pernah lagi puasa tu, tarawih tu aku dapat penuh. Jadi tahun ni aku harap insya-Allah lah kot, semoga Allah izinkan aku dapat bertarawih penuh. Itulah dia, harap-harap tahun ni dapatlah. Kita mengaku je Zan, mengaku je. Betul lah betul. Kadang-kadang benda ni memberi inspirasi kan. So maknanya orang kata, Syuib 36 baru full. Aku nak buat umur 20 lah baru full. Aku nak buat 19 lah baru full. Aku nak buat so benda tu memberi inspirasi kepada mereka-mereka yang muda lah kan. So benda ni tak salah, benda ni tak salah Benda ni adalah orang kata adalah suatu benda-benda yang baik, benda-benda yang baik. Jadi kenapa? Relax. Sorry. Termasuk tadi. Tapi betul betul lah ucap memberi inspirasi, sebab aku pun sebenarnya terinspirasi dengan dulu Datuk Rosyamno pernah cerita di mana dia rasa sangat terhina. Siapa yang meninggal, dia tak reti baca Quran, dia rasa sangat terhina. Jadi dia cakap dia ambil keputusan untuk khatam Al-Quran. Aku tak ingat, umur dia 45 mungkin. Itu yelah, aku dengar dia inspirasi juga. Sebab kita apa yang dah berlaku, biarlah berlaku kan. Kita pun tahu kita ni kadang-kadang terumak ambing. Hati ni senang berbolak-balik orang cakap. Betul. Sarah ada mengadu benda tu. Betul. Jangan libatkan bini aku. Salah. Terlibat pula. Terlibatkan dia pula. Betul. Jadi kat mana tadi? Terumah ambing. Sebab hati kita ni memang Allah jadikan tu senang sangat berbolak-balik. Sekejap A, sekejap B, pasang surut. Tapi kadang-kadang keadaan, kawan-kawan yang membuatkan kita rasa macam, aku pun nak jadi macam tu. Sebab Zan, aku untuk yang kali nak tarawih, aku adalah buat dengan kawan-kawan aku yang lebih kurang macam aku ni. Aku cakap, jom, tahun ni tarawih kita bagi full. Kita bet. Bukanlah bet, maksudnya bukan bet. Maksudnya kita macam, okey, aku nak full. Kita lawan lah, berdua bertiga ni kita tengok siapa yang berjaya full. Tapi itu satu benda yang best lah. Betul Faham tak? Kadang-kadang kita duk kejar benda-benda fizikal saja. Kita tak ingat rohani kita macam mana. Kita tak sedar di mana kita pergi. Kita rasa kadang-kadang seorang artis, kita rasa jadi artis tu kita rasa hebat. Kita rasa bagus. Kita dah lupa yang kedudukan kita tu apa. Sebenarnya kadang-kadang aku pernah ni, aku cerita dengan kau terus terang ada satu ketika tu aku makan tiba-tiba maghrib. Lepas tu aku pun pergi solat. Cari surau tak jumpa. Lepas tu ada macam belakang kedai tu dia letak macam kapet sikit. Bukan kapet lah, macam apa ni, kotak-kotak kan yang buka-bukaan. Lepas tu letak sejadah. Lepas tu bila nak solat tu, yang solat kat situ Bangladesh je, dengan orang-orang ni lah, orang-orang pendatang asing. Tapi tak tahulah siapa izin dengan itu, tak kisahlah kan. So bila nak imam tu, aku pun macam tak apa pergi. Dia pun imam kan. So once dia Allahu Akbar kan, Al-Fatihah macam biasa. Lepas tu surah apa dia baca kita pun tak tahu Masa dia baca surah yang kita tidak tahu tu, baru kita tahu kita ni siapa Baru kita tahu yang pandangan Allah dengan kita tu macam mana. Kan sebelum ni kita tengok Bangladesh, pendatang kan. So bila dia mengaji, dia baca surah-surah yang kita rasa aku tak pernah dengar surah ni. Masa tu baru aku rasa macam nak keluar mata aku terdiam aku, tunduk macam gitu. Baru rasa kecil ni kita. Tak kisah kita artis ke siapa ke,
Maknanya kalau kita tak ada orang kata pengetahuan tentang agama, tentang Al-Quran, tak tahu nak baca, tak tahu apa, jangan sombong. Tak ada apa. Jangan sombong lah. Tak ada apa. We are nothing. Kalau setakat duit ke semua benda ke, apa ni, setup iMac ke, Maybank tu you tak. Salah cerita ke? Salah cerita tadi. Sorry. Kau tanya. Salah tanya apa yang ada dalam bilik aku tunjuklah sekejap lepas tu. Sama ke tadi Salah konten lah Kadang-kadang kita tak boleh keluar dari konten kita. Sorry. Tapi kat sini gurau. Bila PKP ni kan banyak benda lah aku belajar juga. Lepas tu kita dalam semayang kita ni kan yang paling penting tu adalah Al-Fatihah. Betul kan? Jadi rasanya ada baiknya kita ni sama-sama kan, semua yang tengah tengok ni, kita tengok balik dan kita perbaiki balik Al-Fatihah kita tu. Sebab Al-Fatihah itu rukun dalam solat. Kalau Al-Fatihah tak betul, habis semua. Habis, tak kira Zan. Solat je. Mati. Belum tengah live lagi. Okey, 2 minit lah. Tak, maksudnya betul, kita kena perbaiki Al-Fatihah kita Zan. Betul. Al-Fatihah ni bukan orang tengok mudah. Tapi sebenarnya kalau kita mentadabbur Al-Quran, Al-Fatihah pun lama Zan, baru habis. Maksudnya sebab Al-Fatihah ni kan macam kepala. Macam tiang. Nak buat rumah tu tiang ni. So sama-samalah kita kan betulkan Al-Fatihah kita, bacaan kita, insya-Allah. Lepas tu barulah pergi ke surah-surah lain. Barulah kalau kata nak mengaji, nak khatam ke, insya-Allah lah. Betul. Yang berbalik pada cerita kau tadi tu pasal Roshamno tadi tu. Yang seingat aku, Roshamno dia khatam dia hadapan Kaabah. Okay. Terus rekod ya? Okay. Kena rekod. Ni dah ada kamera, dia dah ada kamera ni kat phone ni. Kat phone ni dah ada kamera. Tak payah. Okey. Tak, tadi apa tadi kau cakap Roshamno tadi, Datuk Roshamno? Roshamno, aku dengar Datuk Roshamno dia khatam di hadapan Kaabah. Masa yang kau cakap tu, dia tak tahu nak mengaji. So dia belajar mengaji. So dia nak khatam dia hadapan Kaabah. Aku dengar last dia khatam Quran tu di hadapan Kaabah. Aku dengar, dia menangis je. Dan dia cerita pula lepas dia tahu cara nak baca semua benda, dia tahu macam nak mengaji, dia kata rezeki dia makin murah. Alhamdulillah. Roshamno juga memberi inspirasi juga kepada kita tau. Sebenarnya aku pun respect dan salut dengan dia. Dia nampak nakal. Tapi bila kau duduk berdua dengan dia, dia punya advice, dia punya nasihat semua benda tentang kehidupan ni macam aku salut dia ni. Kan? Betul. Sebab itulah aku dulu masa first time dia beritahu yang pasal dia khatam Al-Quran umur yang 40 lebih tu, aku terkejut. Maksudnya seorang datuk, seorang legend berani mengeluarkan statement. Statement tu mungkin pada orang lain dia akan nampak macam kau ni apa lah, malu lah sikit, umur dah tua baru nak khatam Quran. Tapi dia berani sebenarnya. Tapi bila kita terbalikkan dia, subhanallah, dia ada hikmah di sebalik dia, semua orang dapat. Betul. Maknanya dia buang malu tu untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Dia buang malu tu. Kadang-kadang yelah, seharusnya seseorang tu tidak perlu cerita benda-benda yang buruk, benda-benda yang tidak baik. Tetapi benda cerita ni bukan cerita yang buruk. Cerita memberi pengajaran. Cerita memberi sebab setengah orang mungkin ego, mungkin malu kan. Macam orang duduk solat, dia memang jenis tak solat, tiba-tiba kawan dia solat kan. Kawan dia pun tak pernah solat, tiba-tiba kawan dia solat, dia pun akan jadi macam kau serius lah kau solat 2 hari ni? Solat. Dia mungkin boleh jadi macam gitu kan. Betul tak tak lalui pengalaman macam tu? Tapi kadang-kadang setengah-setengah orang yang baru-baru nak solat pula, dia nak cakap, dia kena cakap aku solat je sejadah kat mana? Ada nak kena macam gitu setengah orang. So kita pun rasa nak solat je lah. Tak payah nak kecoh-kecoh nak cakap solat je kau duduk dulu aku solat je. Sebenarnya relax je. Kau boleh relax je. Bang, toilet mana nak ambil semayang. Kau boleh macam gitu. Diam-diam kalau boleh kan. So kawan ni yang nak ikut dia pun tak rasa cakap kawan aku ni poyo. Kawan ni dia akan rasa kawan aku ni betul-betul nak solat. Kawan aku ni betul-betul nak berubah. Tapi betul, soalan dia yang orang duk komen ni, kita dah solat belum? Kita dah solat belum? Itu cakap okeylah. Dah 8.42 rasa dah masuk Isyak. Sudah boleh jalan tarawih sekali. Jom Zan. Ya. Okey Zan, nanti jumpa lagi. Alright, aku doakan kau berjaya dunia akhirat ni. Sama-sama Zan. Alright. Jom kita solat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alright, itu dia Syuib. Nak tutup macam tu pun macam awal sangat. So guys, terima kasih kerana live dengan kita orang. Suziza nak solat jap, Syuib pun nak solat tu. Mari kita solat. Alright. Tak pasal lebih solat pula. Okay. Assalamualaikum. Nanti malam Azizan live balik. Malam sikit.